Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 4 Ogos 2024. Festival Soul to Soul perlu diperluaskan ke daerah lain di Sabah agar lebih ramai rakyat dapat menyertainya. Program ini melibatkan pelbagai aktiviti, modul dan pengisian berbentuk kerohanian serta ilmu bermanfaat kepada keluarga. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, festival ini bertujuan membimbing masyarakat untuk mengenal dan mencintai Allah dan Rasul melalui aktiviti dijalankan serta meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama. Justru penganjurannya berbentuk kerohanian dan keagamaan ini amat bertepatan dan perlu diperluas dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan. Datuk Haji Ji berucap merasmikan pembukaan Festival Soul to Soul 2.0 Anjuran Pertubuhan Bayu Raudah Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau yakin forum berkaitan kepentingan institusi kekeluargaan yang turut diadakan sempena festival ini akan memberi manfaat besar. Jelasnya kekuatan institusi keluarga adalah komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat, negeri dan negara terutama dalam dunia semakin mencabar. Datuk Haji Ji memberitahu kerajaan negeri menerusi dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya turut menekankan pembangunan modal insan sebagai persediaan aset masa depan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa komited meningkatkan kemahiran modal insan koperasi dan kelestarian gerakan koperasi. Usaha ini terbukti melalui penubuhan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM yang beroperasi sejak Mac 2023. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berharap universiti yang diterajui Institut Koperasi Malaysia IKMA tersebut dapat mengubah dan menambah baik gerakan koperasi di Malaysia agar mampu bersaing di luar negara. Setakat ini, 100 pelajar mengikuti pengajian di universiti berkenaan yang menawarkan program pengajian di peringkat diploma, ijazah, ijazah sarjana dan PhD. Kepada semua anak-anak muda di seluruh Malaysia dan sekiranya ada permintaan yang besar di Sabah, di Sarawak, kita ingin lihat supaya mereka bukan hanya dapat melanjutkan pengajian tetapi mampu membantu negara kita membangunkan sektor koperasi kita. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri Sabah di Penampang. Dalam majlis ini, Datuk Iwan menyaksikan satu memorandum persefahaman MOU antara Koperasi Pegawai-Pegawai Melayu Malaysia Berhad dengan Koperasi Emas Tawau Sabah Berhad, Koperasi Pusaka Penampang Berhad, Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Negeri Sabah Berhad dan Koperasi Pembangunan Usaha Sama Masyarakat Maju Sabah Berhad. MOU melibatkan aktiviti berkaitan sektor pelancongan, kesihatan dan penjagaan diri. Beberapa kawasan strategik di pantai timur Sabah sedang dikenal pasti bagi cadangan pembangunan tapak pelancaran roket dan salah satunya dalam Parlimen Lahad Datu. Bagaimanapun Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, perkara tersebut masih di peringkat penelitian. Jelas beliau, selain kesesuaian lokasi, ia juga merupakan usaha kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar seperti Pantai Timur Sabah yang dijangka menjadi asas pembangunan industri angkasa di Malaysia. Di bawah mesti memang kita ada perancangan cari tapak sesuai bagi tujuan pelancaran roket di satu masa yang sesuai, dan antara lokasi yang dikenal pasti di Sabah dan terletak di kawasan Pantai Timur dan sekarang masih dalam proses penganalisaan, tapi ada 2-3 lagi kawasan yang menjadi pertimbangan kementerian dan itu tertakluk kepada kesesuaian. Beliau yang juga ahli Parlimen Lahad Datu berkata demikian dalam program Kopi-Kopi Bersama Pengamal Media di Lahad Datu. Program Kopi-Kopi Bersama Pengamal Media Anjuran MOSTI ini adalah untuk menghargai peranan media, membantu MOSTI dan kerajaan dengan memberi penjelasan kepada rakyat mengenai usaha-usaha dijalankan kerajaan untuk pembangunan rakyat dan negara. Kerjasama antara kerajaan dan media amat penting bagi memastikan setiap usaha kerajaan dapat dijayakan. 30 pengamal media dari Pantai Timur Sabah hadir program berkenaan.
Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia bahagian Tawau disaran memantapkan dakwah kepada masyarakat Islam dan menjadikan Masjid Raya Tawau sebagai hub dakwah. Ahli usia juga perlu melibatkan generasi muda dalam pelbagai aktiviti agar usaha menyebarkan dakwah Islam dapat dilaksana hingga ke peringkat akar umbi. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin pengalaman dan kepimpinan peneraju usia bahagian Tawau mampu merealisasikan hasrat itu agar usia terus relevan pada masa akan datang. Saya melihat bahawa usaha sebegini dan juga kerjasama sebegini harus kita pertahankan kerana kejayaan sesebuah organisasi, apalagi dalam organisasi yang berbentuk dakwah, kesatuan, perpaduan dan juga kerjasama itu harus sentiasa ada. Datuk Nizam berkata demikian kepada media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan perwakilan usia bahagian Tawau kali ke-36 di Dewan Tun Mustapa Masjid Bandaraya Tawau. Beliau yang juga naib yang dipertua usia mahu semua ahli jawatankuasa usia bahagian Tawau terus mengekalkan semangat kekitaan sekaligus memberi sokongan kepada barisan jawatankuasa baharu yang dilantik. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sabah terus memperkasa program pemulihan kepada penagih dadah. Antaranya menerusi pasukan rawatan pemulihan bergerak MRT berkonsepkan turun padang untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih yang menghadapi kesukaran hadir ke pusat pemulihan. Pengarah AADK Negeri Sabah, Nani Sikin memberitahu menerusi MRT, pihaknya lebih mudah mengenal pasti permasalahan dihadapi klien. Dalam pada itu, AADK terus proaktif menganjurkan pelbagai program kesedaran dengan penglibatan semua pihak. MRT, yang kita sendiri turun di kawasan itu. Ya, dan kita menjangkau ataupun kita menyantuni mereka yang tidak dapat hadir untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Nani ditemui RTM dalam program perlawanan persahabatan bola sepak antara Al-Hilal Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah, JHINS, dan AADK Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurus Al-Hilal 96 JHINS, Muhammad Zaki Laumin, turut menyatakan komitmen pihaknya untuk memberi sokongan moral dan membimbing bekas penagih dadah khususnya dalam aspek kerohanian. Salah satunya ialah dekatilah diri itu dengan Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, tunaikan solat dan eloknya berusaha untuk sentiasa berwudu sebagai menjaga diri, sebagai binting dirilah. Dekatilah ceramah-ceramah agama ataupun ceramah-ceramah yang berkaitan dengan keilmuan. Perlawanan persahabatan ini dimenangi JHINS dengan jaringan gol 1-0. Universiti Malaysia Sabah UMS mahu pakar akademik dan penyelidiknya dimanfaatkan untuk meneroka dan mengkaji kekayaan sumber asli di negeri ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, hasil kajian itu mempunyai nilai ekonomi tinggi dan boleh dikomersialkan sekaligus menyumbang kepada sosioekonomi rakyat. Penemuan baharu hasil kajian itu juga membolehkan kerjasama rapat dijalin dengan pemain industri dan pelabur asing yang akhirnya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ini tentunya dapat juga membuka banyak ruang-ruang pekerjaan, ya, khususnya kepada anak-anak di Sabah ini. Dan dalam masa yang sama, ini boleh memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur bahawa dengan sumber-sumber asli yang banyak ini boleh menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di Sabah. Datuk Dr. Kasim ditemui pemberita RTM dalam forum bicara akademia 3 dekad merentang masa di UMS Kota Kinabalu. Sehingga kini, UMS melahirkan lebih 90,000 graduan dalam pelbagai bidang yang memenuhi keperluan industri masa kini.
Paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.